الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Jejak Rasul walau jauh, jalan yang membawa ke syurga. Jejak Rasul sejarah dunia, indahnya membara di jiwa. Sejarah telah membuktikan bahawa tamadun Islam merupakan salah satu tamadun yang megah serta berpengaruh kerana keunikannya yang bersifat syumu'ul, iaitu menyeluruh, terbuka serta seimbang dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Maka tidak hairanlah bahawa tamadun ini dianggap salah satu tamadun yang terbesar juga terkuat di dunia. Oleh hal yang demikian, tidak hairanlah bagaimana sebuah tamadun yang besar ini mampu mempengaruhi satu tanah yang luas yang dikenali sebagai Nusantara. Tamadun Melayu merupakan salah satu contoh tamadun yang banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri tamadun Islam. Malah segala aspek pembangunan jasmani serta rohani mengikut acuan tamadun Islam. Tamadun Islam bermula seawal kurun ke-7 Masihi di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Semenanjung Arab, atau lebih tepat lagi di kota Madinah Al-Munawwarah. Seterusnya, kehebatan tamadun Islam ini telah pun diambil alih dan juga diteruskan oleh para sahabat dan penguasa-penguasa Islam yang lain seperti Khulafa Ar-Rashidin, Kerajaan Abbasiyah dan Uthmaniyah demi membawa panji yang sama, iaitu untuk meluaskan tanah jajahan Islam dan mengislamkan lebih ramai orang di seluruh pelosok dunia. Kita beralih kepada etika. Yang pertama, Abdul Razak A. Hashi pada tahun 2011 menyatakan etika merupakan panduan yang menggariskan tentang nilai-nilai murni, tanggungjawab serta tingkah laku yang bersesuaian dengan citra semesta, pegangan hidup, budaya serta tradisi sesuatu masyarakat. Kedua, Muhammad Liki Hamid dan Rosnaini Hamid pada tahun 2002 menyatakan etika Islam adalah dikaitkan dengan istilah akhlak atau jamak daripada khuluq di dalam bahasa Arab. Daripada sudut bahasa, ia bermaksud sikap, tabiat, budi pekerti, perangai dan tingkah laku. Manakala yang ketiga, Abul A'la Al-Maududi pada tahun 1967 menyatakan sudut istilahnya pula, etika dapat dimaksudkan sebagai tingkah laku semula jadi atau kebiasaan individu yang dipancarkan hasil daripada keadaan jiwa seseorang individu tersebut serta tanpa pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Dalam perihal penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran tentang tujuan penciptaan manusia, iaitu sebagai khalifah fil ard, iaitu khalifah di muka bumi. Ini termasuk usaha dalam mengurus dan membangun serta menggunakan sumber alam daripada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas dalam ayat 30 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya, adakah engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, yang ini berbunuh-bunuhan? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Selain itu, tanggungjawab memakmurkan alam ini terletak di atas bahu manusia, kerana manusia telah sanggup menerimanya, walaupun unsur-unsur lain seperti gunung ganang dan bukit bukau yang lebih gagah tidak sanggup menerima tanggungjawab tersebut. Ini telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fabayna an yahmilnaha والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah yang ini tanggungjawab kepada langit, bumi dan gunung ganang, tetapi mereka enggan untuk memikulnya dan takut terhadapnya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Di samping itu, etika dan integriti sebenarnya merupakan sebahagian daripada asas kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan dalam Al-Quran bahawa manusia dicipta untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Ini dapat kita rujuk dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Dalam ajaran Islam, kita sering diajar bahawa segala ajaran adalah termaktub di dalam Al-Quran sebagai teori, sementara Rasulullah SAW ialah individu yang mempraktikkan apa yang diajar dalam Al-Quran. Kita pula diperintahkan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai ikutan. Ini turut dirakamkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang terbaik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan dari Allah dan balasan baik dari hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yaitu dalam masa susah dan senang. Sumber etika dalam Islam pada dasarnya bertunjangkan kepada dua sumber, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Disebabkan oleh ciri yang unik ini, ia tidak ketinggalan zaman kerana ia sesuai dengan peredaran masa. Al-Quran bermaksud menggariskan tentang dasar-dasar serta asas-asas konsep dan standard etika dalam Islam. Manakala As-Sunnah pula bermaksud praktis sebenar atau cerminan daripada konsep yang disebut dalam Al-Quran. Ini amatlah bertepatan dengan misi perutusan Nabi Muhammad yang diutuskan oleh Allah sebagai Rasul terakhir serta berperanan sebagai uswatul hasanah, iaitu contoh yang terbaik. Di dalam Al-Quran juga ada menyatakan dan bahawa sesungguhnya yakni engkau Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Surah Al-Qalam ayat keempat. Dan ini juga diberakui oleh Nabi Muhammad sendiri apabila baginda bersabda, sesungguhnya aku dibangkitkan, yakni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Riwayat Al-Bani Al-Silsilah nombor hadis 45. Maka dapat dikatakan bahawa sistem etika dalam Islam merupakan sesuatu yang unik kerana ia di bawah kerangka citra semesta Islam yang bertunjangkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada asasnya, citra semesta Islam berteraskan kepada prinsip Tauhid yang menggariskan bahawa Allah merupakan pencipta semesta dan kita sebagai hamba-Nya wajib meninggalkan segala larangannya. Disebabkan faktor itu, penggalak terhadap nilai-nilai akhlak yang baik dapat diterapkan dalam Islam kerana ketaatan dan ketakwaan yang kental terhadap Allah Subhanahu Wa Taala merupakan isbat yang efektif dalam melahirkan masyarakat Islam. Ini dapat dibuktikan dengan adanya insentif serta penalti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap nilai-nilai akhlak yang disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, jika kita berbuat baik, berbagai insentif akan kita perolehi seperti limpahan rezeki, keberkatan dalam hidup, ganjaran pahala, syurga dan lain-lain lagi. Manakala jika kita berbuat perkara yang tidak baik seperti negatif, kita akan dapat berbagai kesan yang buruk. Sebagai contoh, tidak mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berasa tenang, mendapat dosa dan neraka dan sebagainya. Akhir sekali, keyakinan bahawa Allah Maha melihat merupakan perkara yang jelas atau yang tersembunyi, mengukuhkan lagi isbat tersebut. Seseorang individu yang baik seharusnya berusaha menjauhi dari melahirkan perbuatan keji serta celah di hadapan orang maupun tersembunyi. Ini kerana dia yakin bahawa setiap perbuatannya di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Terima kasih. 3.
Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maim Chris dan pada hari ini saya akan menerangkan pasal prinsip etika utama di dalam Islam. Oleh itu, mari kita lihat sama-sama. Prinsip utama di dalam etika Islam. Menurut Abdul Razak Ihashi, etika mestilah selari dengan 4 prinsip utama Islam. Yang pertama, etika mestilah selari dengan fitrah manusia. Yang kedua, etika mestilah selari dengan al-din, iaitu agama. Etika juga mestilah membicarakan tentang 2 dimensi sikap manusia. Etika juga mestilah menyantuni hubungan manusia secara personal dan interpersonal. Yang pertama, etika mestilah selari dengan fitrah manusia. Islam mempercayai bahawa fitrah atau sifat semula jadi manusia itu adalah baik serta suci dari noda sejak mereka dilahirkan. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani maupun seorang musyrik. Lalu seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau anak itu mati sebelum itu?" Beliau menjawab, "Allah lebih tahu tentang apa yang pernah mereka kerjakan." Terdapat juga pepatah Melayu yang menyatakan bahawa anak itu bagaikan kanvas atau kain putih. Ibu bapalah yang mencorakkan mereka untuk menjadi seorang insan yang berguna. Baiklah, secara semula jadinya manusia itu senang dan sukakan akhlak yang baik kerana ia bertepatan dengan fitrah semula jadinya. Contoh akhlak yang baik seperti saling tolong-menolong, bercakap benar, mempunyai integriti, bersikap adil dan saksama amatlah disenangi oleh dan digalakkan oleh Islam. Walaupun pada semula jadinya manusia dilahirkan dengan fitrah yang hanya sukakan kebaikan, namun mereka juga terdedah pada perkara-perkara sayyiat, iaitu sikap-sikap jelek, disebabkan persekitaran serta ejen-ejen sosial yang mempengaruhi mereka, iaitu seperti ibu bapa, keluarga, guru, rakan-rakan serta masyarakat. Yang kedua, etika juga mestilah selari dengan al-din ataupun agama. Dalam sebuah hadis diterangkan seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka telah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah al-din itu?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Akhlak yang baik." Di dalam Islam, orang yang mempraktikkan etika atau akhlak yang mulia dilihat sebagai orang yang berjaya, mempertahankan iman serta agamanya. Manakala orang yang melakukan perbuatan yang keji dianggap sebagai orang yang lemah iman serta agamanya. Ini bertepatan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Tabrani yang berbunyi, seorang lelaki bertanya, "Orang mukmin yang manakah yang paling sempurna?" Baginda menjawab, "Orang yang akhlaknya paling baik." Yang ketiga, etika juga mestilah membicarakan tentang 2 dimensi sikap manusia. Etika di dalam Islam juga perlulah menggariskan tentang 2 dimensi sikap manusia. Yang pertama ialah dimensi sikap positif, di mana dimensi sikap positif yang disebut di dalam Al-Quran adalah seperti al-ilm, iaitu ilmu pengetahuan, al-bayan, wacana intelektual, dan al-tawakin atau al-hasan, karakter semula jadi yang baik, selalu dikaitkan dengan fitrah semula jadi manusia yang suci. Yang kedua pula ialah dimensi sikap negatif. Dimensi negatif pula menyebut tentang sikap-sikap jelek atau negatif seperti zalum atau zalim, ajul, terburu-buru, jadal berbalah, dan al-yus yang bermaksud berputus asa, sebagai sikap-sikap yang bertentangan dengan fitrah manusia serta terbit hasil daripada nafsu jahat manusia. Maka amatlah jelas sekali bahawa Islam hanya memperokui serta menggalakkan etika yang dikategorikan di dalam dimensi positif serta mencela etika di dalam dimensi negatif. Akhir sekali, etika mestilah menyantuni hubungan manusia secara personal dan juga interpersonal. Etika di dalam Islam adalah merupakan satu garis panduan bagi manusia untuk bersikap dengan sikap-sikap yang mulia, tidak kira untuk hubungannya dengan diri sendiri iaitu personal ataupun hubungannya dengan manusia lainnya iaitu interpersonal. Bagi hubungannya dengan diri sendiri atau bersifat personal, ianya melibatkan proses tazkiyatun nafs yang bermaksud penyucian diri, iaitu satu proses yang mana melibatkan penambahbaikan intelek serta kerohanian jiwa yang berterusan.
Proses ini amatlah penting agar dapat memastikan jiwa manusia itu sentiasa suci dan bersih dari sifat-sifat yang jelek atau tidak disukai dalam Islam. Contoh bagi yang bukan beragama Islam pula, seperti agama Hindu dan Buddha, boleh bermeditasi untuk mendapatkan ketenangan diri, iaitu secara personal ataupun untuk menyucikan jiwa mereka. Hubungan antara manusia sesama manusia pula yang bermaksud interpersonal pula lebih menekankan tentang sikap-sikap yang patut diamalkan oleh manusia agar hubungannya dengan masyarakat serta makhluk lain juga seperti haiwan dan tumbuhan serta alam sekitar terpelihara dan seterusnya dapat hidup aman daripada segala keributan. Baiklah, sampai situ saja tajuk kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Nilai-nilai etika di dalam Islam. Yang pertama ialah amanah. Amanah dari segi bahasa bermaksud aman, damai, tenteram, selamat dan harmoni. Dari segi istilah pula, amanah bermaksud menyerahkan tanggungjawab kepada seseorang yang berhak menerimanya dan dipercayai agar melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan jayanya tanpa mengabaikannya. Di dalam Islam pula, amanah perlulah dilaksanakan di dalam 3 aspek penting, iaitu yang pertama, amanah terhadap Allah dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, amanah terhadap diri sendiri yang mengaitkan tanggungjawab manusia agar menjaga anggota panca inderanya. Yang ketiga, amanah manusia kepada orang lain. Yang pertama ialah amanah terhadap Allah. Amanah terhadap Allah ialah seseorang individu itu perlulah menjalankan peranannya sebagai seorang hamba yang taat dan patuh kepada segala perintah Allah, termasuk menghindari daripada segala larangannya. Amanah terhadap Allah juga merangkumi peranan manusia sebagai seorang khalifah di bumi, yang mana amanah tersebut mencakumi tanggungjawabnya untuk memelihara, memakmurkan serta membangunkan bumi agar lebih tenteram dan sejahtera. Dalil amanah di dalam Al-Quran. Daripada surah An-Nur ayat yang ke-55, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu, wahai umat Muhammad, bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka. Khalifah-khalifah yang berkuasa, dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, iaitu agama Islam yang telah diredainya untuk mereka, dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dari ancaman musuh. Mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur, ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka. Amanah terhadap Rasulullah. Amanah terhadap Rasulullah ialah setiap manusia diamanahkan untuk memelihara, menghargai, mencontohi serta mengamalkan segala sunnah Rasulullah SAW, kerana baginda adalah contoh manusia yang sempurna dari segala sudut kehidupan. Sunnah baginda merupakan terjemahan kepada setiap perintah Allah yang diinterpretasikan dari sudut perkataan serta perbuatan baginda. Yang kedua, amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri mengaitkan tanggungjawab manusia agar menjaga anggota panca inderanya. Amanah terhadap diri sendiri terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama, lahiriah. Lahiriah ialah manusia seharusnya menjaga kesihatan, kebersihan dan memberikan hak yang sepatutnya kepada semua anggota panca inderanya. Yang kedua, rohaniah. Rohaniah ialah anggota panca indera ini perlulah digunakan sebagai alat untuk beribadat kepada Allah SWT, dan bagi tujuan yang diredai Allah. Ia tidak seharusnya digunakan bagi tujuan yang sia-sia serta dilarang oleh Islam, yang mana boleh membuatkan manusia itu terjebak dalam perkara-perkara yang mungkar. Yang ketiga, amanah manusia kepada orang lain. Amanah manusia kepada orang lain ialah bahawa manusia itu perlu menjalankan tanggungjawabnya terhadap masyarakat sesuai dengan fitrahnya, bahawa manusia itu makhluk yang bermasyarakat dan tidak boleh hidup bersendirian. Manusia sentiasa memerlukan bantuan orang lain dalam memastikan kelangsungan hidupnya. Dalam Islam, setiap pemilikan individu itu bukanlah miliknya yang mutlak,
Terdapat sebahagian daripada hartanya adalah hak sebahagian saudaranya yang lain. Setiap manusia itu mestilah menjalankan amanahnya terhadap masyarakatnya, sama ada dari sudut perkhidmatan, saling tolong-menolong, bekerjasama, bersikap ihsan, bercakap benar serta mengeluarkan zakat dan bersedekah. Ia juga merupakan satu tanggungjawab yang besar terutama kepada para pemimpin, tidak kiralah daripada sekecil-kecil institusi ke sebesar-besar organisasi seperti institusi berkeluarga, berpendidikan, pekerjaan serta negara. Hadis daripada Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabkan atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabkan atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawabkan atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawabkan atas urusan tanggungjawabnya tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Jelaslah bahawa bersikap amanah merupakan manifestasi kepada keimanan serta ketakwaan yang tinggi terhadap Allah SWT kerana beratnya amanah yang perlu digalas oleh seorang Islam itu. Khianat kepada amanah bukan sahaja disamakan seperti orang munafik dan Yahudi, malah mendapat celaan di dunia dan di akhirat serta menempah jalan ke neraka Allah. Ini terbukti dalam Al-Quran apabila Allah SWT menyebut, dan tiadalah patut bagi seseorang Nabi itu disangkakan berkhianat, menggelapkan harta rampasan perang, dan sesiapa yang berkhianat menggelapkan sesuatu, ia akan bawa bersama pada hari kiamat kelak apa yang dikhianatinya itu. Kemudian, tiap-tiap seorang akan disempurnakan balasan bagi apa yang telah diusahakannya. Sedang mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun balasannya. Surah Ali Imran ayat yang ke-161. Nilai yang kedua ialah nilai tolong-menolong. Tolong-menolong ada 3, iaitu menolong. Yang pertama, menolong para kerabatnya, iaitu keluarga. Yang kedua, menolong jiran sesama Islam. Yang ketiga, menolong jiran kafir. Nilai tolong-menolong menitik beratkan prinsip agar melakukan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat serta diredai oleh Allah dan tidak bertentangan dengan syariat. Ia juga ditunjukkan secara indahnya di dalam sirah apabila sikap kerjasama dan tolong-menolong antara kaum Ansar dan Muhajirin di zaman Rasulullah SAW. Kaum Ansar yang tinggal menetap di Madinah menerima kedatangan kaum Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan hati yang terbuka serta bersedia menolong mereka dari sudut kewangan serta tenaga fizikal dengan ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran. Akhlak mulia yang diamalkan oleh kaum Ansar ini disebutkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan orang-orang Ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu, mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu dengan yang lain. Dan orang-orang yang beriman yang belum berhijrah, maka kamu tidak bertanggungjawab sedikit pun untuk membela mereka sehingga mereka berhijrah. Dan jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam perkara menentang musuh untuk membela agama, maka wajiblah kamu menolongnya, kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian setia di antara kamu dengan mereka. Dan ingatlah, Allah Maha melihat akan apa yang kamu lakukan. Daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-72. Amalan ini memperlihatkan bahawa ia adalah hasil daripada keimanan yang tulus serta hasil tarbiyah Rasulullah yang berpaksikan akidah yang jitu serta keimanan dan ketakwaan yang terpuji. Nilai yang ketiga ialah pemurah. Pemurah diertikan dengan amalan membelanjakan hartanya di dalam hal-hal yang dituntut oleh syarak. Sikap ini berada di tengah-tengah di antara dua sikap,
ekstrim iaitu kedekut dan boros. Islam mengiktiraf sikap pemurah sebagai salah satu daripada akhlak mulia kerana berkesinambungan serta terbit daripada pengorbanan. Pengorbanan dari sudut membelanjakan serta mewakafkan harta dan menderma di jalan Allah dengan ketulusan hati tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran atau pujian. Sifat pemurah juga bukan sahaja dapat membersihkan hati sang pembela harta daripada segala sifat riak, sombong dan bongkak di atas pemilikan hartanya, namun dapat menanam sikap saling sayang menyayangi serta prihatin terhadap sesama insan kerana sudah pastilah sang penerima merasakan bahawa terdapat saudaranya yang masih rela berkongsi rezeki serta menerima mereka. Sifat pemurah juga dapat membantu agar status ekonomi masyarakat Islam bertambah maju serta jurang kemiskinan dapat dikurangkan antara golongan daif dan golongan kaya. Ia juga dapat membasmi kadar jenayah yang berpunca daripada kemelaratan hidup, malah ia mampu mengembalikan kestabilan dari sudut ekonomi dan sosial masyarakat Islam. Bersikap pemurah ini merupakan satu akhlak mulia yang dipuji oleh Islam kerana ia merupakan satu wasilah untuk mempertingkatkan iman, memperoleh pahala serta Allah menjanjikan ganjaran yang baik untuk pengamalnya. Ini sangat bertepatan seperti yang disebut di dalam Al-Quran, orang-orang yang membelanjakan mendermakan hartanya pada waktu malam dan siang dengan cara sulit atau terbuka, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, serta mereka pula tidak akan berduka cita. Daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-274. Nilai yang keempat ialah sabar. Sabar dari sudut bahasa ialah sabar dapat diertikan sebagai menahan diri. Secara istilahnya, ia merujuk kepada menahan atau menanggung diri daripada melakukan perkara-perkara jelek yang didorong oleh nafsu kepada perkara-perkara yang disukai dan diredai oleh Allah SWT. Sikap sabar dikatakan sebagai syarat mutlak bagi manusia untuk mencapai kejayaan sama ada di dunia dan di akhirat. Dunia ini dianggap sebagai pentas di mana manusia itu diuji dengan pelbagai rintangan dan pancaroba hidup sama ada dari sudut kewangan, kesihatan dan sebagainya. Manusia biasa, para rasul serta nabi-nabi juga tidak dapat lari daripada ujian dengan kesulitan yang sedemikian di dalam hidup mereka. Beza akhlak seorang mukmin dengan yang lainnya adalah kekuatan mereka untuk bersabar demi mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka telah ditimpa kepapaan, kemusnahan harta benda dan serangan penyakit serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-214. Sebenarnya sikap sabar itu merupakan sesuatu yang amat sukar untuk dipraktikkan. Sikap sabar perlu disemai serta dididik agar jiwa menjadi kuat dan kental dalam menghadapi segala ujian Allah di dunia ini. Jika manusia tiada sikap sabar ini, maka runtuhlah akhlak serta terpamerlah segala aib yang mana dapat mengkucak-kacirkan kehidupan. Contohnya, orang yang hilang sabarnya acap kali memperlihatkan amarahnya, berputus asa serta menyalahkan takdir di atas kesusahan yang ditimpakan ke atasnya. Bukan sahaja memberi kesan terhadap orang di sekelilingnya, tetapi terhadap tahap keimanannya juga. Benarlah apa yang dijanjikan Allah serta apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahawa ganjaran bagi orang yang bersabar itu amat besar kerana ia adalah satu sikap yang menunjukkan keimanan serta ketakwaan yang tinggi terhadap penciptanya.
Antara ganjaran tersebut adalah berupa nikmat diampunkan dosa, dipermudahkan urusannya di dunia dan di akhirat, serta yang paling besar sekali adalah ganjaran syurga. Ini dapat dibuktikan daripada satu hadis kudusi yang mana berkata Syaddad bin Aus radhiyallahu an bahawasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya Allah telah berfirman, sekiranya aku uji salah seorang hamba-Ku yang mukmin, lalu ia memujiku seraya bersabar atas penderitaan apa yang aku mengujinya, maka ia akan bangun dari tempat pembaringannya bagaimana anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Lantas, Tuhan akan memerintahkan malaikat pencatat amal, sesungguhnya aku telah menahan hamba-Ku ini dan aku telah mengujinya, maka kini catatkanlah baginya apa yang kamu selalu catatkan sebelum itu dari pahala-pahala amalannya. Hadis riwayat Ahmad. Tamadun Melayu adalah suatu tamadun kepulauan iaitu archipelagic civilization yang tertua. Ia berkembang dalam gugusan Kepulauan Melayu serta berpangkal daripada semenanjung tanah Melayu yang meluncur daripada tanah besar benua Asia. Di sinilah berkembangnya satu rumpun bangsa. Mereka hidup segar, rukun dan sejahtera, berlandaskan sikap yakin, tabah dan terbuka antara mereka dan alam semesta. Dengan landasan hidup sedemikian, mereka melahirkan suatu peradaban kepulauan yang tersendiri dalam susila peradaban Melayu yang lahir daripada pengalaman dan citra semesta kemanusiaan yang asli. Kepulauan ini serta lautan dan selantaranya juga dikenali sebagai Nusantara, iaitu Nusa Antara Lautan. Dalam membicarakan tentang sistem etika dalam peradaban Melayu, ia secara umumnya amatlah berkait rapat dengan istilah adat. Adat dari segi bahasanya adalah bermaksud kebiasaan ataupun sesuatu yang tidak bersifat kebendaan. Dari sudut istilahnya pula, ia dapat ditakrifkan sebagai satu sistem atau panduan tingkah laku yang diterima dan digunapakai secara turun-temurun dan diperakui oleh masyarakat akan amalannya, sehingga dianggap sebagai satu tradisi yang perlu dilestarikan. Adat dianggap sebagai tiang seri kerana ia berperanan sebagai panduan bagi masyarakat Melayu mengatur perilakunya di dalam pelbagai institusi seperti institusi sosial, politik, ekonomi, undang-undang dan sebagainya. Adat amatlah dititik beratkan oleh masyarakat Melayu kerana ia bermatlamat untuk menjamin dan memelihara keamanan, keharmonian serta kesejahteraan sosial agar kekacauan dapat dielakkan. Secara umumnya, konsep adat adalah begitu besar dan menyeluruh. Namun, terdapat beberapa kategori adat yang berkait rapat dengan etika, iaitu adat yang diadatkan dan adat resam. Adat yang diadatkan merupakan peraturan hukum yang diwariskan secara turun-temurun serta dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sosial mereka. Adat yang diadatkan ini adalah cerminan kepada pemikiran masyarakat yang bijaksana dalam menentukan peraturan berinteraksi sesama manusia yang bermatlamatkan permuafakatan, kerukunan dan ketenteraman. Manakala adat resam pula berbentuk lebih spesifik dan mengkhusus seperti kelaziman individu dari sudut perbuatan. Ini termasuklah segala jenis tingkah laku yang diamalkan oleh masyarakat Melayu seperti cara berpakaian, cara makan, tata tertib di hadapan orang tua dan sebagainya. Misalnya, masyarakat Melayu berpakaian sopan dan menutup aurat jika ke masjid dan surau atau jika menghadiri majlis-majlis kerajaan. Mereka juga menggunakan tangan kanan ketika menyuapkan makanan. Selain itu, terdapat juga tata tertib yang menggariskan bahawa apabila berinteraksi dengan orang yang lebih tua, perlulah bertegur sapa dan bertutur dengan sopan dan lembut. Jika perlu melintas di hadapan mereka, maka perlulah menundukkan atau membokokkan sedikit badan ke hadapan dengan tangan kanan tegak ke bawah atau ke hadapan sambil meminta izin untuk berjalan di hadapan mereka. Selain adat, etika alam Melayu selalu juga dikaitkan dengan istilah adab.
Dari sudut bahasa, ia dimaksudkan sebagai budi bahasa yang halus dan juga tingkah laku dan tutur kata yang sopan. Manakala dari sudut istilahnya pula, ia diertikan dengan tindakan atau perbuatan yang dipraktikkan secara wajar, tepat dan sesuai hasil daripada jasad, hati serta akal manusia yang terdisiplin. Assalamualaikum, tajuk 3.6 sumber peradaban etika masyarakat Melayu. Sebelum perbincangan ditumpukan kepada sumber etika bagi citra semesta Melayu, amatlah relevan untuk mengetahui sistem kepercayaan yang mempengaruhi adat Melayu itu sendiri. Ini merupakan hal yang penting kerana sistem kepercayaan inilah yang menjadi teras kepada penginstitusian adat bagi masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu pada asalnya berpegang kepada kepercayaan animisme serta Hindu-Buddha, terutamanya sebelum tersebarnya Islam di alam Melayu. Animisme adalah satu kepercayaan yang meyakini bahawa setiap benda mempunyai roh, mempunyai kepribadian tersendiri serta mempunyai kuasa dalam menentukan nasib seseorang. Manakala bagi sistem kepercayaan Hindu-Buddha pula berteraskan kepada keyakinan dengan kewujudan dewa-dewa yang berkuasa ke atas kehidupan manusia. Sistem kepercayaan Hindu-Buddha ini kuat mempengaruhi masyarakat Melayu pada zaman dahulu, terutamanya golongan raja istana. Misalnya, raja-raja dipandang mulia kerana mereka dikatakan sebagai jelmaan dewa-dewa. Justru mereka berhak diletakkan di kedudukan yang paling tinggi kerana statusnya yang bukan lagi dianggap sebagai taraf manusia biasa tetapi status dewa. Selain kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha, masyarakat Melayu sebenarnya lebih kuat dipengaruhi oleh agama Islam. Kedatangan Islam bukan sahaja mencetuskan revolusi dalam mengubah pandangan masyarakat Melayu terhadap keyakinan mereka terhadap kewujudan roh, semangat serta dewa-dewa, bahkan ia sekaligus mengubah stratifikasi sosial masyarakat Melayu, iaitu daripada mempercayai bahawa raja itu adalah jelmaan dewa-dewa kepada khalifah, iaitu wakil Tuhan di muka bumi ini. Maka sebagai orang Islam, masyarakat Melayu berpegang kepada konsep tauhid, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyamakan dia dengan sesuatu yang lain. Allah merupakan satu-satunya Tuhan pencipta dan selayaknya disembah tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Nabi Muhammad pula diimani sebagai Nabi terakhir yang diutuskan oleh Allah SWT dalam menyampaikan ajaran Islam, iaitu satu-satunya agama yang diredai Allah SWT. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan dua aspek atau sumber teras dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Melayu. Ini termasuklah penyerapan elemen Islam ke dalam aspek etika, sistem nilai serta adat yang berlandaskan syariat Islam, iaitu peraturan bersumberkan hukum Islam. Ini amatlah bertepatan dengan pepatah Melayu yang berbunyi, adat bersendikan hukum, hukum bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata, adat memakai. Ya kata syarak, benar kata adat. Topik 3.7, nilai-nilai etika atau adat di dalam masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu amatlah menyanjung tinggi orang yang mulia sifat tingkah lakunya serta bijak menyesuaikan diri pada masa dan situasi-situasi tertentu. Orang sebegini dikenali sebagai orang yang budiman, orang yang beradat atau orang yang tahu adat. Orang yang budiman ini dikatakan sebagai orang yang mulia sifatnya dari segi tingkah lakunya, iaitu sopan, wajar, penyayang dan pemurah. Kedua adalah daripada budi bicaranya, iaitu tutur kata yang sopan, manis, penuh pengajaran dan bermanfaat untuk pendengarnya. Dan akhir sekali adalah akal budinya, iaitu bijaksana, berilmu dan hati yang syarat dengan kebaktian. Manakala orang yang berperlakuan bertentangan dengan adat itu dianggap kurang adab, kurang ajar, biadab serta bacul.
disebabkan adat-adat ini dianggap amat penting, maka penerapan nilai-nilai adat ini diajarkan kepada ahli masyarakatnya sejak mereka kecil lagi melalui satu proses yang dinamakan sebagai sosialisasi. Ia merupakan satu proses di mana anak-anak dibudayakan dengan adat-adat agar mereka memahami serta mendalami tingkah laku yang sesuai mereka amalkan di masa-masa serta di sesuatu situasi tertentu. Berikut adalah nilai-nilai atau adat-adat yang menjadi teras kepada pembentukan masyarakat Melayu yang budiman beserta dengan pepatah Melayu yang kita boleh hadam. Yang pertama adalah halus budi pekerti dan budi bahasa. Kalau hendak tahu orang berbangsa, tengok kepada budi dan bahasanya. Dalam berkata, berlemah lembut. Dalam melangkah, berpatut-patut. Bila duduk, tahu tempatnya. Bila tegak, tahu adatnya. Teras yang kedua adalah memuliakan ibu bapa dan orang yang lebih tua. Masyarakat Melayu amat memuliakan ibu bapa serta golongan yang lebih tua kerana golongan ini dianggap sebagai golongan yang berpengalaman, berpengetahuan tinggi dan arif tentang kehidupan. Anak-anak hendaklah sentiasa taat dan mengikuti segala ajaran ibu bapa mereka selagi ia tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Adab dengan ibu bapa mestilah dengan sebaik-baik layanan, iaitu apabila bertutur haruslah dengan kata-kata yang lembut, dengan penuh kasih sayang, tidak meninggikan suara dan tidak pula dengan kata-kata yang boleh mengguris hati mereka. Apabila mereka sudah tiada, maka hendaklah anak-anak ini berbuat kebajikan untuk ibu bapanya, iaitu mengirimkan bacaan Al-Fatihah buat mereka serta bersedekah bagi pihak ibu bapa seperti yang telah diajarkan oleh agama Islam. Semua ini wajar dilakukan oleh anak-anak dek kerana besarnya budi ditabur oleh ibu bapa dalam membesarkan anak-anak yang membuatkan mereka layak diberi layanan sedemikian rupa. Ini terbukti apabila pepatah Melayu ada menyebut, apa tanda Melayu jati, mentaati ibu bapa sepenuh hati. Apa tanda Melayu jati, kepada ibu bapa ia berbakti. Teras yang ketiga adalah kesetiaan kepada pemimpin. Elok kampung ada tuannya, elok negeri ada rajanya. Adat hidup orang terhormat, kepada pemimpin ia taat. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Teras yang keempat adalah mempertahankan serta membela kebenaran dan keadilan. Apa tanda Melayu jati, membela kebenaran, berani mati, berani pada yang benar, berani pada yang hak, berani menegakkan keadilan, berani menghapuskan arang di kening, berani mati memegang amanah, berani mati membela maruah, berani mati di jalan Allah. Teras yang kelima adalah mempentingkan maruah serta harga diri. Adat hidup orang bertuah, aib dan malu dijadikan amanah. Membawa diri tiada menyalah, malu duduk menengah-nengah, malu berdiri sombong dan ponggah, berbuat kebaikan tiada gah, bercakap dengan
berlembut lidah. Teras yang keenam adalah bermuafakat dan tolong-menolong. Apa tanda hidup beradat? Rundingan selesai dalam muafakat. Hak ditakar, kewajipan disukat. Mana yang jauh diperdekat, mana yang jarang diperapat, mana yang lupa diberi ingat. Kata putus pendapat pun bulat, seia sekata, ke laut, ke darat. Teras yang terakhir adalah amanah. Orang amanah membawa tuah. Orang amanah hidup bermaruah. Siapa hidup memegang amanah, dunia akhirat beroleh berkat. Antara penghayatan nilai yang penting dalam bab ini adalah: yang pertama, memahami serta menghalusi nilai-nilai murni yang dianjurkan oleh Islam yang mana dipraktikkan oleh tamadun Islam dan tamadun Melayu agar melahirkan warga yang berfikiran terbuka, bertoleransi serta beretika di dalam negara Malaysia yang berbilang kaum. Yang kedua, menghayati kepentingan kemajuan aspek bukan kebendaan yang seharusnya bergerak seiring dengan kemajuan kebendaan agar dapat dijadikan model untuk diteladani oleh masyarakat masa kini. Kesimpulan adalah dapat disimpulkan bahawa terdapat banyak persamaan di dalam isu-isu etika yang dipraktikkan oleh kedua-dua tamadun Islam dan Melayu. Kedua-duanya bertunjangkan Al-Quran dan As-Sunnah yang mendasari sumber etikanya. Walaupun tamadun Melayu pada mulanya menerima pengaruh animisme serta Hindu-Buddha, namun ternyata prinsip-prinsip Islam lebih ditekankan dalam adat-adat yang menjadi garis panduan etika bagi masyarakatnya. Ciri-ciri inilah yang melonjakkan kedua-dua tamadun ini mencapai zaman kegemilangan berabad lamanya, kerana ia bukan sahaja menekankan kemajuan dalam bentuk kebendaan, malah kemajuan dari sudut kebendaan juga perlu seiring agar pembangunan dapat dikecapi secara holistik. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.